Lalu sidang penonton sekalian, now Allah bagi vice versa. Tadi orang yang dah sesat dengan harta benda, Allah kata, wahai sekalian manusia, yang telah menyesatkan kamu itu adalah nafsu kamu. Kalau kamu orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, kamu perhatikan bagaimana sepatutnya kamu membawa nafsu itu kepada Allah Azza wa Jal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini cerita pasal apa ni? Dah masuk cerita pasal orang-orang yang telah mempunyai nafsu yang tenang. Tadi kenapa dia cintakan harta? Sebab nafsunya berkecamuk. Dia terlampau nakkan harta, nafsunya terlampau gilakan harta, nafsunya berkecamuk. Allah kata, jiwa kamu akan tenang kalau kamu kembali kepada Allah. Itu je. Fitrah manusia dia nak bertuhan. Fitrah kepada nafsu dia nak kepada Allah Azza wa Jalla. So bila dia dapat benda-benda lain, benda itu yang dia dapat itu akan sentiasa mewujudkan rasa tak puas. Sebab tu ada orang yang dia kaya sekalipun, dia rasa macam tak puas lagi. Tapi sidang penonton sekalian, cuba kita letakkan pada nafsu itu Allah. Wallahi, kita akan merasai satu perkara yang sangat luar biasa, iaitulah apa yang kita letakkan, Allah yang bagi. So kita akan merasai kecukupan dalam setiap perkara. Lalu sidang penonton sekalian, saya nak tutup kita punya babak-babak akhir ini dengan, inilah Quran. Allah Azza wa Jal susun ayat 1, 2, 3, 4, surah pertama, kedua, ketiga, keempat, mesti ada sebab dan keterkaitan dia. Bukankah surah ini dimulakan dengan wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal laili idha yashr. Jadi apa kaitan permulaan surah ini dengan penutup surah ini? Lalu saya tertarik untuk berkongsi dengan sidang penonton sekalian sebagai penutup kita pada hari ini. Saya tertarik sangat untuk berkongsi pendapat daripada Asy-Sya'rawi tentang pendapat apa kaitan daripada babak awal ini diceritakan sampai babak akhir. Apa kaitan dia? Apa kaitan wal fajri? Apa kaitan walayalin ashr? Apa kaitan ni semua dengan penutup cerita pasal ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Dengar betul-betul. Saya nak sekurang-kurangnya kita mencatat ada 4 poin di sini. Saya nak tutup saya punya slot pada pagi ini dengan 4 kesimpulan. Yang pertama, perhatikan. Bila Allah sebut wal fajr, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Bukankah waktu fajar ini, sidang penonton sekalian, waktu fajar kita akan mengerjakan satu salat, iaitulah salat subuh. Betul tak? Jadi salat subuh, sidang penonton sekalian, betul tak? Masa kita bangun akad takbir salat subuh, Allahu Akbar, salat subuh kita itu kita rasa macam tenang sangat. Sebab kita bangun tidur tak ada disesatkan dengan keduniaan sebelum tu. Jadi sembahyang subuh kita rasa nikmat sebab tidak ada campur bau dunia lagi. Bangun je tidur, perkara pertama kita buatlah serve Allah, sembah Allah. So wal fajar kaitan dengan salat subuh. Tulis nombor 1, wal fajar kaitan dengan tu adalah salat subuh. Yang kedua adalah walayalin ashr, iaitulah Allah cerita pasal 10 malam ataupun ashr ini 10. Layal ini malam. So 10 malam. Apakah yang Allah sedang maksudkan dalam ayat ini? 10 malam terakhir Ramadan dengan 10 Zulhijjah. So Allah Azza wa Jal mencadangkan kepada kita, kalau boleh 10 malam akhir ini kita cuba, kita grab. Kita ambil peluang ini untuk kita perbanyakkan ibadah. So dia memberikan kita ketenangan di sini. So pertama tadi ingat wal fajri merujuk kepada salat subuh. Yang kedua walayalin ashr merujuk kepada 10 Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan dengan 10 Zulhijjah. Ambil peluang ni untuk kita tingkatkan ibadah. Yang ketiga wasyaf'i wal watr, demi waktu genap dan demi waktu ganjil. Ini pula merujuk kepada salat secara keseluruhannya. Bukankah salat ada salat bilangan rakaatnya 2 itu genap, ada salat bilangan rakaatnya 3 itu ganjil. Maka lepas salat subuh kita jaga. Yang seterusnya kita menggunakan 10 malam terakhir Ramadan dengan 10 Zulhijjah itu sebaik-baiknya dengan ibadah. Yang ketiga, jangan tinggal salat. Jangan tinggal salat. Yang terakhir, wal-laili idza yashr. Allah kata bila malam ni telah pergi kepada dia punya penghujungnya ataupun sedang menuju kepada 1/3 malam. So di sini pula merujuk kepada fasa qiyamul lail. Qiyamul lail. Saya ulang 4 poin tadi. Yang pertama adalah wal fajri, salat subuh. Walayalin ashri, 10 malam terakhir Ramadan dan 10 Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, demi waktu genap dan waktu ganjil, jaga semua waktu salat.
Okey, semua solat kita kena jaga. Seterusnya, wal-laili idza yashr. Bangunkan qiyamul lail, hidupkan malam kita sidang penonton sekalian. Jadi sidang penonton sekalian, apa pula kaitan dengan cerita dekat hujung ni? Itu permulaan tadi. Kaitan dekat hujung adalah itulah yang akan mewujudkan nafsul mutmainnah. So Allah bagi praktikal dia. Kamu jaga je solat, kamu jaga bangunkan malam kamu, hidupkan malam kamu, kamu jaga solat subuh, hidupkan 10 malam terakhir Ramadan, insya-Allah kita sedang menuju kepada nafsul mutmainnah dan kita akan kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan kita rasa senang sangat. Radiyatan mardiyah bermaksud masuk ke dalam syurga berjumpa dengan Allah, kita rasa comfort sangat dengan Allah Azza wa Jalla. Fadkhuli fi ibadi, dan kamu akan berjumpa dengan kelompok-kelompok yang beriman sama macam kamu. Wadkhuli jannati. Saya nak tutup saya punya slot pada pagi ini adalah wadkhuli jannati, bermaksud Allah kata masuk ke dalam syurgaku. Allah tak kata masuk ke dalam syurgamu, walaupun syurga tu milik kita bila kita nak masuk nanti, tapi Allah highlightkan syurga yang kamu akan masuk tu adalah milik aku. Wadkhuli jannati, syurgaku. Kenapa Allah perlu highlightkan syurgaku? Sebab bukankah tadi cerita pasal orang yang tersesat jalan dia, gilakan sangat harta? Sebab dia bagi dia, harta itu adalah syurga dia. Jadi bila Allah letakkan ayat terakhir ini adalah wadkhuli jannati, bukan jannatak, bukan syurga kamu. Sebab ada je orang dekat dunia, dia tersilap faham tentang syurga dan tersilap memilih syurga. Allah kata syurga yang sepatutnya syurgaku yang kamu akan terima dekat akhirat nanti. Tapi ada orang yang dah tersilap arah, dia pilih syurga dunia, dia gilakan harta, dia sukakan harta, maka syurga bagi dia tadi memberikan kegelapan. Tetapi Allah kata bila sebut wadkhuli jannati, syurga bagi aku adalah tempat yang paling indah yang kamu takkan terjangkau di fikiran kamu. This is suratul Fajr yang mengingatkan kita dengan kita berkenal-kenalan dengan orang-orang yang pernah diazab oleh Allah. Dan Allah bawa kita kepada pandangan mikro, iaitulah masalah mereka lah gilakan harta, cintakan dunia, cintakan harta benda yang terlampau banyak. Dan akhirnya Allah tutup, janganlah kamu sekadar terperangkap dengan harta benda, tujulah kepada nafsul mutmainnah. Sebab dengan nafsul mutmainnah Allah kata wadkhuli jannati, welcome, selamat datang kepada syurgaku. Jangan jadi macam orang yang gilakan harta, mereka silap pilih syurga, mereka rasakan harta itu syurga. Jadi sidang penonton sekalian, mudah-mudahan tadabbur kita kepada surah Al-Fajr ini membantu kita meneruskan kehidupan dengan merubah kita punya sikap kita. Stoplah kita terlampau gilakan dunia dan fikirkan mulai daripada sekarang macam mana kita nak menanam hasil dan mengutip hasil pada tiba waktunya di syurga nanti insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon maaf atas segala ketelajuran kata, kesilapan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.